pada acara yang amat membawa keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada tokoh-tokoh masyarakat, barisan penganjur, hadirin dan hadirat pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema pada acara malam hari ini adalah Malam Cinta Rasul. Bila mana temanya itu menyentuh tentang cinta kepada Rasul, hendaklah terlebih dahulu kita memahami siapa orang yang kita cintai, supaya kita dapat memberikan penilaian akan cinta kita kepada orang yang kita cintai itu adakah sama cinta kita dengan ibu bapa kita, adakah sama cinta kita kepada harta kita, adakah sama cinta kita kepada diri kita dengan orang yang sedang kita raikan pada malam hari ini, yaitu cinta Rasul. Hendaklah terlebih dahulu mengenali siapa itu Rasul. Tiada yang mengenalinya kecuali yang menciptakannya. Untuk mengenal secara hakikat pasti siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Bila mana seseorang ingin menceritakan tentang sifat-sifat siapa orang itu, maka kata-katanya itu akan habis, waktu akan habis, sementara sifat orang itu belum lagi habis untuk dibahas. Ini adalah insan terulung yang namanya dikenal sebelum wujudnya dalam bentuk kemanusiaannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya terukir di setiap sudut arsy Allah Subhanahu wa taala, yang kenabiannya mendahului kewujudannya dan mendahului kenabian seluruh para nabi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nabiyyan wa adam lam jadilun fi tinati. Saya sudah menjadi nabi sementara Adam masih antara air dengan tanah, belum sempurna ciptaan fisikal Nabi Adam. Kenabian Rasulullah sudah diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan keagungan baginda Rasulullah. Bagaimana tidak diagungkan sementara namanya diambil daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana salah satu daripada nama Allah diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan keagungan insan terulung ini, sehingga nama Allah dilabelkan dan diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nama Ar-Rauf dan Rahim bahagian daripada nama-nama Allah yang baik, Asma'illahil Husna. Tapi dalam ayat ini Allah berikan nama itu sesuai dengan kenabian Nabi Muhammad dan rahmat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenabiannya mendahului seluruh nabi. Namanya sudah masyhur sebelum adanya ciptaan ini. Keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab kepada sesiapa yang mempunyai nisbah dan ikatan kepada orang yang teragung itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bushra lana ma'syaral islami inna lana min al-inayati ruknan ghaira munhadimi. Hakaza kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak salah kalau kita ingin mengucapkan ya hanana dalam qasidah yang kita baca sebentar tadi. Alangkah bertuahnya kita, alangkah beruntungnya kita, alangkah kita mendapatkan satu kemuliaan dari Allah dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak mau mengucap ya hanana, sementara Nabi Musa alaihi salam merupakan kalimullah, nabi, rasul, ulul azmi, mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku mendapati dalam lauhil mahfuz satu kaum, mereka sifatnya yang berazam untuk berbuat baik, lalu tidak dibuat amal perbuatan baik, engkau ganjar kaum itu dengan satu ganjaran, jadikan mereka umat aku. Allah menjawab, mereka itu umatnya Muhammad.
Ya Allah, kata Nabi Musa, aku mendapati dalam Lauhil Mahfuz satu kaum yang mereka berazam berbuat baik lalu dilakukan. Engkau ganjar 10 kali ganda. Jadikan mereka umat aku. Allah menjawab, mereka umatnya Muhammad. Ya Allah, aku mendapati dalam Lauhil Mahfuz satu kaum yang berazam untuk berbuat maksiat tetapi tidak dibuat. Engkau ganjar mereka dengan satu ganjaran. Jadikan mereka umat aku. Allah menjawab, mereka umatnya Muhammad. Ya Allah, aku mendapati dalam Lauhil Mahfuz satu kaum bila mana berbuat maksiat, satu dosa engkau beri satu dosa kepada dia. Jadikan mereka umat aku. Allah menjawab, mereka umatnya Muhammad. Ya Allah, aku mendapati dalam Lauhil Mahfuz satu kaum mereka berada pada penghujung tapi mereka orang pertama masuk syurga, golongan pertama masuk syurga. Jadikan mereka umat aku. Allah menjawab, mereka umatnya Muhammad. Allah kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, engkau jadikan semua kebaikan itu untuk Muhammad dan umatnya Muhammad. Jadikan aku sekali umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah merupakan hidayah, inayah, iradah dari Allah untuk memilih saya dan semua yang hadir di sini, hadir dan hadirat, menjadi segelintir dan golongan daripada umat yang menjadi impian, cita-cita seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi Musa alaihissalam untuk menjadi salah seorang daripada umat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Demi Allah, kata baginda Rasulullah, kalau Nabi Musa hidup di zaman aku, maka tiada ruang bagi dia kecuali mengikut kepada aku, kata Nabi. Bagaimana kita tidak mengucapkan ya hanana, sementara kedudukan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi impian kepada Nabi Musa alaihi salam, maka kita mengucapkan daripada jauh lubuk hati kita kepada Allah ya hanana. Alangkah bertuahnya kita dengan dipilih sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan yang kita sedang raikan pada malam hari ini dengan tema Malam Cinta Rasul, kecintaan yang dengannya menjadi sebabnya sempurnanya iman, yang tanpa dengan cinta tak akan sempurna iman seseorang. Cinta kepada Rasul yang dengannya orang akan masuk ke dalam syurga bersama, berdampingan dengan Rasulullah, yang tanpa dengan cinta itu tidak akan berdampingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baginda sedang menyampaikan khutbah di dalam mimbarnya di masjid beliau. Lalu baginda sementara menyampaikan khutbah, seorang badui berdiri dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, bilakah hari kiamat akan terjadi? Baginda bersabda, fama a'datta laha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Dia tidak menjawab, saya banyak salat, saya banyak bersedekah, saya banyak berbuat silaturahim. Walaupun kesemuanya baik, walaupun semuanya diperintah oleh Allah, walaupun semuanya adalah satu keharusan dan kemestian kita berbuat itu, dia tidak mengatakan demikian. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tak banyak amal yang saya buat kecuali yang diwajibkan oleh Allah. Hanya saja hati saya ini dipenuhi dengan cinta Allah dan cinta kepada Rasulnya. Maka Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dihimpunkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kata Anas ibn Malik, wallahi ma farihtu ba'dal Islam, demi Allah saya tidak gembira setelah mendapat anugerah Islam dari Allah seperti mana gembiranya saya setelah mendengarkan hadis daripada Rasulullah, kamu akan dihimpunkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Aku cinta Rasulullah, kata Anas, Abu Bakar dan juga Umar, untuk dihimpunkan bersama dengan mereka. Modal cinta Rasul membawa seseorang untuk berada bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin tinggi kecintaan seseorang kepada baginda Rasulullah, bukan lagi nikmat bidadari yang ada di syurga, bukan lagi kenikmatan syurga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi impian dan harapan kepada mereka, melebihi daripada impian dan harapan mereka untuk berdampingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban, salah seorang sahabat Nabi yang datang dalam keadaan pucat dan bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingat setelah ditanya oleh Nabi, wahai Thauban, kenapa engkau nampak pucat?
Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, saya teringat masa saya bersama dengan ahli keluarga saya, dan saya seronok bersama dengan mereka dan lupa kepada engkau. Ya Rasulullah, saya teringat satu masa nanti bila mana hari kiamat berlaku, dan saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam syurga, maka saya akan berada di syurga, di bawah syurga engkau, sehingga saya tidak berjumpa dengan engkau. Seakan-akan walaupun sudah berada di dalam syurga, dengan kenikmatan yang ada di dalamnya, yang tidak ada pernah mata pernah memandang, yang kenikmatannya tidak pernah didengar oleh telinga, yang kenikmatannya tak pernah terlintas dalam hati dan pikiran manusia, kenikmatan yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada penghuni syurga. Bagi seorang pencinta kepada Rasul seperti Thauban, masih impiannya adalah ingin berdampingan dengan Rasulullah, seakan-akan keinginannya berdampingan dengan Rasulullah mengalahkan kepada segala kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syurga. Maka baginda berdiam sejenak, turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dihimpunkan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah daripada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Barulah itu Thauban gembira dan nampak ceria karena mendapatkan berita gembira daripada Rasulullah, bukan karena syurganya, tetapi karena ingin berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bila mana ini adalah anugerah dan kurnia yang diberikan oleh Allah kepada insan yang mempunyai perasaan dan jiwa. Bayangkan bagaimana perasaan makhluk yang tidak bernyawa, makhluk yang jamad, benda yang mati, akan tetapi mempunyai hubungan tersendiri, bahasa tersendiri dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahihul Bukhari, baginda diriwayatkan ketika menyampaikan khutbah di mimbar, kebiasaannya baginda menyampaikan didapati al-jid' adalah potongan daripada pokok korma yang menjadi tempat sandaran baginda Rasulullah untuk bersandar ketika menyampaikan khutbahnya dahulu sebelum dibina mimbar. Maka itu pokok ataupun potongan daripada pokok korma itu bergerak dan menangis. Rintihan suara itu jid' atau potongan pokok korma mengganggu suara baginda Rasulullah yang sedang menyampaikan khutbah, sehingga menyaingi suara pokok itu dengan suara baginda Rasulullah. Suara penyampaian baginda Rasulullah kurang didengar oleh para ashabat sebab suara tangisan pokok itu semakin kuat, sementara dibiarkan oleh baginda Rasulullah pada waktu itu. Maka baginda memutuskan khutbahnya, turun daripada mimbarnya, menghampiri kepada potongan korma itu yang sedang menangis, didapati meletakkan mulutnya, lalu kemudian meletakkan telinganya. Begitu berkali-kali, kata para ashabat, saya boleh bayangkan bagaimana sikap baginda Rasulullah kepada potongan pokok korma itu, umpama seorang ibu yang sedang menepuk kepada anaknya yang sedang menangis agar supaya berdiam sedikit demi sedikit. Demikiannya dilakukan oleh baginda Rasulullah, berdialog dengan pokok korma yang sedang menangis, sehingga habis tangisan pokok korma itu, baginda terus menyambung khutbahnya dan memberitahukan pokok korma itu adalah tidak sabar berjauhan dengan sentuhan aku. Dia ingin disentuh selalu oleh aku. Aku bagi pilihan kepada dia untuk aku jadikan dia pokok korma dengan buah sepanjang zaman sampai hari kiamat, ataupun menjadi pokok korma di syurga. Dia memilih untuk menjadi pokok korma di syurga. Kenapa ingin menjadi pokok korma di syurga? Adakah karena ingin buahnya berbuah sahaja, ingin mendampingi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, "Ayuhan nas, wahai manusia, ini pokok korma mempunyai perasaan sedemikian. Bagaimana kamu yang diberikan anugerah oleh Allah perasaan, tidakkah kamu mempunyai perasaan sentuhan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Barang siapa orang yang cinta kepada orang lain aktsara min dzikrih, adalah banyak untuk menyebut namanya. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, berselawat kepada baginda Rasulullah. Yang satu selawat kita sampaikan kepada baginda Rasulullah dibalas oleh Allah dengan 10 selawat rahmat dari Allah
Allah Subhanahu wa taala. Yang satu rahmat dari Allah bila mana berikan kepada seseorang akan hidup bahagia selama-lamanya, akan menjadi jaminan kepada dia untuk masuk syurga dengan rahmat Allah. Bagaimana dengan 10 rahmat? Berapa kali salawat yang kita salawatkan sebentar tadi? Berapa ratus ganjaran diberikan oleh Allah kepada setiap mereka yang mengeluarkan suaranya untuk berselawat kepada baginda Rasulullah yang tak ada di dalam Al-Quran, satu suruhan, satu arahan yang diperintahkan oleh Allah dan dimulai untuk diamalkannya oleh Allah terlebih dahulu kecuali berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru disuruh manusia untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berada pada malam cinta Rasul. Tampilkan, tonjolkan, tunjukkan tanda cinta kita kepada Rasulullah. Macam mana tauban, macam mana pokok korma mati itu yang mempunyai hubungan tersendiri dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak berselawat kepadanya, dengan mengenang sirahnya, dengan kenal kepribadiannya, dengan meneladani akhlaknya. Setelah daripada majlis ini, setelah mengungkapkan kecintaan kita kepada Rasulullah, tidak ada seorang pun setelah bersurai daripada majlis ini kecuali berazam untuk mengenali akhlak Rasulullah, untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang tidak mengerjakan salat, tak ada seorang pun yang memutuskan tali silaturahim melainkan menyambungnya balik. Tidak ada seorang pun yang bangkit daripada majlis ini kecuali berazam untuk mengorbankan hartanya, nyawanya demi untuk kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengimpikan untuk berada rapat dengan baginda Rasulullah, teladani akhlaknya, hayati kenabiannya dan juga ajarannya untuk kita berada berhampiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan Habib Syekh umurnya, Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab hidayah kepada orang ramai insyaallah, hidayatul muhtadin insyaallah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai seorang miftah lil khair wa mighlaqan lisyarr insyaallah. Moga-moga Allah berkati semua para penganjur dengan ganjaran dan juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah ampunkan dosa kita, rahmati kita, golongkan kita dalam golongan penyintas sebenar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.